Oh, okey. Kita seperti itu bagus. baik. Kita dah mula. Baik. Okey, perbahasan telah berlangsung. Apa salahnya? Kerana kita sentiasa kata suara anak muda tak didengar dan sebagainya. Tapi Perdana Menteri pun dah jemput kata, "Saya marilah hantar pada saya punya blog. Apa sebab tak datang?" Saudara Asri macam ni. Macam mana nak minum dulu? Dari segi anak muda, sebenarnya kita melihat bahawa kelahiran kita punya universiti ditempatkan lebih daripada 20 buah universiti IPTA dan juga ribuan daripada IPTS, dan kita melihat bahawa anak muda sekarang berada dalam kondisi mempunyai tahap pengetahuan yang sangat luas, dan kita melihat bagaimana saya membuat perbandingan di antara pemikiran anak muda kini dengan anak muda di masa dahulu. Ya, betul, kalau bercakap mengenai pasal sudut pidato tadi, bagaimana anak-anak muda di zaman mahasiswa dahulu mereka bersemangat dengan adanya sudut pidato untuk memberikan pandangan dan idea mereka tentang isu-isu semasa, tetapi berbeza dengan keadaan yang sekarang ini di mana informasi dan maklumat itu terus didapati oleh semua pihak, oleh semua golongan melalui Facebook, melalui Twitter dan pelbagai lagi media yang lain. Dan kita melihat bagaimana, saya sendiri melihat bagaimana pandangan anak muda di seluruh universiti mengenai isu-isu yang berlaku dalam negara kita, semuanya dalam dimensi yang berbeza. Mereka melihat satu isu itu dalam pandangan mereka sendiri, dalam dunia remaja sendiri. Dan saya ingin tekankan di sini bahawa anak muda kini mempunyai satu semangat. Satu semangat, mereka mahu melihat bahawa lahirnya nanti generasi baru yang akan merubah landscape politik dan juga pembangunan dalam negara kita. Dan justru itulah pentingnya pandangan orang muda masa kini, kerana orang muda dahulu, yang pada zaman dahulu, mereka mempunyai pandangan mereka tentang apa yang ada sekarang ini, dan mungkin mereka telah capai apa yang mereka pandangan mereka waktu ketika mereka berada dalam zaman alam remaja dahulu. Dan kini berilah peluang kepada anak muda kini untuk memberikan pandangan mereka untuk negara yang akan datang. Okey, kita dapatkan pandangan Arena Rakyat ke Mida? Rakyat. Mida, silakan ini. Silakan. Terima kasih Zuhaimi. Saya sekarang nak cakap mengenai partisipasi, dan saya akan bercakap mengenai pengalaman saya ketika di IPT dulu, dan ketika mula-mula sekali waktu kerja muda dululah. Kamu dah. Okey, kenapa kami tak participate? Pertama, bahawa penerapan ideologi selama begitu lama. Saya di IPT 4 tahun contohnya. 4-5 tahun. Kalau yang ambil diploma tu semua sampai 5-6 tahun. Kenapa kami tak participate? Kerana kami diterapkan dengan ideologi bahawa kamu adalah pelajar, jadi tumpukanlah pada pelajaran kamu dan janganlah masuk ke dalam politik, janganlah masuk campur dalam hal-hal lain, belajar je. Lepas tu kami juga diterapkan dengan jadi hasilnya kami akan rasakan bahawa okeylah, benda-benda tu biarlah orang lain yang fikir, we just fokus, kami hanya fokus pada pelajaran, dan benda-benda ni memang tak ambil berat. Jadi sebab itulah pandangan alam generasi muda tu orang kata terhad, kerana dia orang kata kalau ada 10 jam dalam satu hari, 8 jam tu belajar, 2 jam tu lah fikir. Ya, jadi tapi mungkin cadangan ataupun nyata ini tidak menggambarkan pemuda secara keseluruhan, tapi saya mengambil ini daripada pengalaman saya. Jadi orang kata kalau kenapa anak-anak muda tak ambil berat tentang hal ehwal ekonomi negara, hal ehwal politik negara, saya rasa ini adalah salah satu. Tapi kenapa tidak orang kata, katakanlah kita mengambil mata pelajaran ekonomi kan, tapi kenapa harus kita Keynesiannya teori ni dan teori itu, sedangkan akhbar-akhbar juga membawa penyelesaian ataupun cadangan-cadangan untuk memperbaiki ekonomi, dan sebagai pelajar sendiri kita boleh baca surat khabar dan masukkan surat khabar itu dalam perbincangan dalam kelas contohnya, dan itu adalah salah satu cara untuk orang kata meluaskan lagi pandangan alam kita. Apakah itu tidak berlaku masa tu? Okey, katakan saya dulu pernah ambil juga paper ekonomi waktu itu sebab jadi wartawan ekonomi sekarang. Memang tapi waktu saya belajar tu memang sukar nak relate. Pasal yang penting ialah SPM saya dah dapat A. Tapi itulah apa jadi ke ekonomi Malaysia time tu. Okey, saya belajar di Amerika. Di Amerika
saya dalam setiap silibus mata pelajaran tu dia 30% saja ujian. Yang lain tu kalau saya tak baca di Oregonian contohnya dan sebagainya, saya tidak boleh skor kerana semua mata pelajaran tu membawa kat situ. Saya kalau saya tak dapat, tak skor, entah tak boleh masuk IPT pun. Apa yang saya tahu mengenai apa yang saya belajar surat khabar, yang saya baca melalui surat khabar tak nanti nak relate balik dalam jawapan A, B, C dalam ekonomi tu pun ini saya rasa Haliza boleh cerita ini. You have strong opinions on this. Silakan. Kalau bolehlah kerajaan lihat semula sistem pembelajaran kan. Mungkin dalam keadaan sahabat-sahabat adik-adik saya lah saya muda lagi lah daripada saudara saya ni. Saya SPM. Saya ingat saudara saya ni ambil SPM juga. Kelihatan muda. Alhamdulillah. Jadi saya generasi SPM. Tapi ibu bapa saya adalah generasi NCE. Saya nak relate balik saudara Maliki bila bercakap tentang dana kita punya guest tadi tentang tone tentang basic adalah keibubapaan. Pembelajaran kita bermula dari rumah dan sekolah. Itu dua je. Dan kita perlu bergantung pada sistem persekolahan kita. Saya tadi bincang dengan kawan saya lebih konservatif. Kerana saya rasa saya berada di sini dengan sistem pembelajaran yang ada. Untuk saya rasa puas 100% pada diri saya tidak, tapi saya boleh katakan kerajaan berjaya mendidik saya. Dan saya adalah kerajaan boleh produk kerajaan Tapi pada masa yang sama saya lantang, saya bersuara, saya tak peduli kerana macam saudara saya cakap tadi, berani kerana benar, takut kerana salah. Tapi kalau salah saya pun tak takut juga. Lagi dahsyat. Yang pastinya ialah sistem pembelajaran kita tidak boleh terlalu, saudara Chen dia generasi muda, tengok dia cakap dia punya aura dia berbeza dengan aura saya ataupun adik saya ni, saudara Maliki. Separa muda. Sebab saya nak masuk sikit. Bila kita cakap tentang orang muda di Malaysia ni, dengan berlatar belakangkan juga bekas Exco Majlis Belia Malaysia, daripada umur kita 15, saudara Maliki Presiden Majlis Belia Malaysia, sampai umur kita 40. Saya 43. Masih terasa kemudahan tu. Jadi kalau kita nak bercakap tentang belia, tentang orang muda di Malaysia, skop ni sangat luas. Saya kalau boleh, inilah saya berterima kasih pada generasi lama seperti saudara saya yang masih lagi dalam persatuan belia usahawan. Tapi terima kasih pada pemimpin-pemimpin belia terdahulu yang membolehkan akta belia kita diluluskan, yang mana pemimpinnya perlu berumur 40 tahun ke bawah. Tapi saya mahu melihat kematangan pemimpin-pemimpin yang berumur 40 tahun ke bawah ini untuk melepaskan juga kepimpinan belia kepada mereka yang berumur paling tidak bawah 30 tahun. Sebab daripada situ bila saudara saya ni duduk di sini, kita akan lebih selesa untuk bercakap tentang orang muda. Sekarang ni kita cakap macam suam-suam kuku. Orang muda tapi dah berjaya di HCP. Orang muda memimpin orang muda. Jadi sistem pembelajaran itu perlu dilihat balik dulu. Kerajaan kena macam inilah, kadang-kadang kita nak puaskan hati semua orang. Kita tak mampu buat. Kadang-kadang kerajaan kena, the government has to be mean in order to achieve something. Dan saya yakin pada Tun Mahathir, sometimes dia memang mean, memang orang hentam dia gila. Kalau kita nak please everybody, it's wrong. Saya percaya ada vicious cycle. Dalam setiap kita mencapai sesuatu, mesti ada kitaran jahat. Kitaran jahat itu akan berlaku pada setiap masa. Dan kalau ketika ini orang muda dilihat scapegoat tentang kitaran jahat kerana tidak boleh membantu kerajaan sampai kepada tahap pembangunan yang diharapkan, kaum golongan muda kena terima. Tapi sistem pembelajaran saya rasa perlu dikonservatifkan, dikebelakangkan balik semula. Okey, lagi. Saya terpaksa beristirahat. Bila kembali nanti sama lagi terus Okey, kita rehat dulu. Thursday,